puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang dipenuhi dengan keberkatan dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berada di dalam satu majlis. Jadi insya-Allah majlis tanpa membuang masa menjemput dan mempersilakan ucapan alu-aluan, maaf, daripada pengurusi Kompleks Darul Hidayah dan Mudir Darul Hidayah Pulau Bangil Al-Fadhil Ustaz Johari bin Morak untuk menyampaikan ucapan. Silakan Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera, selamat pagi kepada saudara-saudara kita yang lain. Bersyukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan bagi seluruh takbiran alam ini, kerana telah menjadikan majlis kita pada pagi ini berjalan dengan lancar, dengan cuaca yang baik setelah musim hujan yang agak panjang di pulau ini. Saya mengalu-alukan dan mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, lebih-lebih lagi daripada jabatan-jabatan kerajaan. Pertama yaitu Ustaz Akmal Muhammad Akmal bin Usman, pengurusi NGO Khidmat Sabah dan merupakan mantan pengarah yatim negeri Sabah, yang kita jemput khusus untuk meresmikan pendaftaran pengajian madrasah kita. Madrasah ini belum dapat kita resmikan sempurna lagi kerana belum siap bangunan surau yang sedang dalam pembinaan di atas. Kerja-kerja pembinaan ini mengambil masa yang agak panjang kerana bahan binaan kena dibawa daripada Kudat. Pasir, batu, besi semua diangkut dengan tongkang sampai sini. Jadi sudah tentulah banyak halangan-halangan yang terpaksa kita hadapi. Walau bagaimanapun, insya-Allah kita akan terus berusaha menyiapkan dalam sebulan dua ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada Sahibul Fadilah Ustaz Maslan bin Ashhadan, pegawai agama bagi daerah kecil Pulau Bangil, dan juga pegawai-pegawainya yang turut hadir bersama. Begitu juga kepada Tuan Joseph selaku wakil daripada pegawai polis daripada Pulau Bangil ini, penolong kanan satu, dan juga guru-guru daripada sekolah SMK, juga SMK Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Bangil, yang memberi sokongan kepada kita selama ini pun turut hadir. Guru besar di Sekolah Kebangsaan Lok Toho, yang insya-Allah rombongan dari Kedah petang ini akan pergi ke kampung itu untuk menangkap ikan. Situ cantik. Ya, laut cetek banyak, itu udang apa? Udang kara. Udang kara, lobster. Jadi tunggu, insya-Allah akan ada wakil kita yang membawa petang ini di sana. Kemudian Syekh Muhammad Naim, Sahibul Fadilah Syekh Muhammad Naim bin Haji
Ahmad, pegawai agama di Jabatan Agama Islam Negeri Kedah, turut hadir kerana beliau adalah timbalan pengurusi, maknanya timbalan saya bagi pembangunan kompleks Darul Hidayah, bukan saja di Kedah tetapi di Sabah ini. Kita sudah ada 5 buah madrasah secara kecil-kecilan begini di daerah Tuaran, Kundasang, Sandakan, Beluran, dan ini yang ke Pulau Bali. Begitu juga wakil daripada pertahanan awam. Ya, saya tengok baju, minta maaf saya tak dapat nak sebutkan satu persatu kerana banyak, dan saya tidak niat untuk merendahkan mana-mana pihak kerana tidak menyebut ini kerana terlalu banyak perkara-perkara yang kita harus utamakan. Saya terima kasih banyak tuan-tuan, imam-imam, ketua-ketua kampung, ibu bapa, anak-anak, rombongan daripada Kedah, terutama Cikgu Ishak di sebelah kanan kami ini, bendahari Masjid Sultanah Bahiyah di Bandar Alustar, bersama dengan hampir 20 orang rombongan dari Kedah yang pertama kali semua datang ke Pulau Bangi. Jadi ini alhamdulillah ya, sampai ya, walaupun jauh. Baik, kita sekarang berada di tapak Madrasah Tarbiyah Islamiyah Darul Hidayah yang kita akan kenali dengan Darul Hidayah singkatannya. Samalah Darul Hidayah di mana-mana pun. Maka Darul Hidayah telah ditawarkan 2 ekar tanah ini oleh keluarga Allahyarham, kepunyaan asalnya Allahyarham Sadian Rahim ya bin Nusiri rahimahullahu ta'ala, kekanda kepada Cikgu Miasin bin Nusiri. Cikgu Miasin Nusiri mewakili keluarganya telah menawarkan tanah 2 ekar ini kepada saya untuk dijadikan satu tapak madrasah. Alhamdulillah, walaupun dalam tempoh hampir 2 tahun lebih selepas PKP, sebab PKP menyebabkan banyak kerja-kerja terpaksa ditangguhkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kasih sayangnya dan mengampunkan dosa bagi tuan punya tanah ini dan seluruh keluarga mereka kerana jasa yang sangat besar menyediakan tempat ini. Maka di pihak kami Darul Hidayah, walaupun datang dari jauh Alustar Kedah sana, kami berazam tidak akan membezakan di antara sana dengan sini dan juga daerah-daerah lain di Sabah. Kami tetap insya-Allah dengan izin Allah, selagi mana kami mampu menyediakan pendidikan percuma, tinggal di asrama, makan minum, termasuk kitab-kitab percuma, maka kami tetap teruskan. Ini tidak membebankan ibu bapa. Jadi setidak-tidaknya mereka mempunyai peluang walaupun tinggal di pendalaman untuk mengutip mutiara daripada ilmu-ilmu Islam, sama dengan tempat-tempat yang lain juga. Setelah saya dapat tawaran ini, saya sudah masuk ke Pulau Bangi sejak tahun 2012. Sudah berapa tahun? 11 tahun. Hampir 11 tahun. Jadi datang dulu untuk melancong, kemudian melihat beberapa perkembangan Islam, masjid, surau, sekolah-sekolah Fardu Ain. Ya, saya rasa pada masa itu terpikat sudah hati, kalau diizinkan Allah kita buka satu cawangan di sini. Jadi dengan kebetulan Allah izin mendapat tanah ini, maka kita bangunkan. Kita masih mempunyai luas lagi di belakang ini, hampir 1 ekar. Di ujung sana ada tanah wakaf perkuburan. Jadi kita boleh masih membangunkan di depan sana. Insya-Allah tanah sangat cantik. Kita doakan banyak-banyak daripada tuan-tuan dan perempuan yang cinta Islam datang sini. Kalau ada tuan-tuan sebelah-sebelah sini, mungkin niat mewakafkan juga supaya kita sampai nampak laut. Di sini pinggir laut nih. Sebab di sebelah itu banyak lokan. Laut sebelah sana. Jadi anak murid kami ini bahaya, tak boleh turun kutip sebab di sini ada musuh banyak. Jadi dia mengaji saja. Yang kutip lokan biar kami datang puasa ini. Jadi itu saya rasa
perkembangan sejarahnya daripada sikit-sikit kami membangunkan di sini asrama boleh dimuatkan sekarang katil 2 tingkat sudah kita isi sebanyak 32 biji. 64 orang boleh duduk di sini. Ya. Ya, jadi insya-Allah kalau sekarang saya sudah menyedia 2 orang guru yang memang seorangnya ialah anak tempatan daripada Lok Toho, ya, yaitu Ustaz Norijam. Ustaz Ijam dia belajar daripada saya di Tamparuri. Di sana hampir 5 tahun. Jadi kita suruh balik, tak payah mengaji panjang-panjang sebab banyak lagi anak-anak kita di bawah perlu memahirkan agama Islam. Jadi dia balik dan dia akan dibantu oleh seorang lagi pelajar kami yaitu Ustaz Aiman yang di dalam latihan mengajar dia pelajar saya yang tinggal di Mantunggung di Kudat. Ya. Insya-Allah duduk dia akan melanjutkan pelajaran ke Semenanjung pada bulan hadapan. Maka seorang pelajar Sabah yang sedang menuntut di Kedah nama dia Ustaz Fitri yang sudah 6 tahun saya bawa ke Kedah akan balik membantu kita di Pulau Bangi. Untuk makluman ibu bapa semua, insya-Allah anak-anak kita ini akan dijaga baik oleh abang-abang mereka kerana abang mereka dulu pun pergi mengaji pun umur 13 tahun. Mereka tahu apa kehendak anak-anak murid kita. Mereka akan masak bersama-sama dan tinggal di sini bersama-sama. Insya-Allah tidak akan kita abaikan. Ya, tambah pula dengan kehadiran daripada pihak DRM hari ini. Ya, dengan uniform penuh ini. Lagi berasa semangat kami supaya keselamatan kita dan anak-anak kita ini insya-Allah sudah diberi perhatian lebih awal. Ya, pihak sekolah saya sudah banyak bincang ya dengan Ustaz Rauf sebagai penolong kanan satu di sekolah sana. Dan insya-Allah kita akan manfaat juga. Kami ada sudah dia panggil kongsi program. Apa sekolah ada baik untuk kita, kita manfaat. Apa baik untuk sekolah di sini, mereka manfaat. Itu kerjasama dua hala yang berterusan. Mungkin bukan takat dengan sekolah, tapi dengan tempat-tempat yang lain. Okey, yang berhormat, yang berbahagia Ustaz Maslan pun sebagai pegawai agama. Ya mungkin insya-Allah untuk Pulau Bangi insya-Allah. Ya, anak tempatan ini. Tadi saya tersasul saya tadi. Jadi ya beliau akan membantu kita ya di bawah agensi Jabatan Agama. Jadi hari ini mungkin panas sedikit, saya minta maaf sebab jangkaan kami bahawa elektrik kami sudah dapat seminggu yang pas. Tetapi beberapa masalah timbul, tiang belum sampai. Mungkin tiang itu tersangkut di Kudat lagi kah? Sudah sampai di sini wallahu alam. Sebab semua sudah siap pasang elektrik di sini. Wiring semua siap. Cuma tiang tak ada. Tiang tak ada nak datang melalui mana? Jadi kalau tengok ada kipas-kipas ini solar dia. Lampu solar, kipas yang ada dalam pun solar. Tuan-tuan yang ada anak mau melawat asrama, sila naik di atas. Ya, asrama pun kita buat di sini oleh tukang-tukang Pulau Bangi. Baik. Kemudian saya tidak ada ucapan apa lagi. Saya rasa saya nak ucap terima kasih lah baik kepada terutama sekali Ustaz Muhammad Akmal ya yang bersama-sama kita jadi pengurus ataupun pengurusi yatim negeri Sabah yang banyak terlibat dengan dakwah. Beliau telah sampai kepada madrasah kami di Kiulu dan sama-sama dalam rakan dakwah di Kiulu dan sekitar sana. Jadi saya tengok kesungguhan dia itu kuat dalam kerja-kerja dakwah dan sanggup masuk pendalaman. Saya kata inilah pilihan dia datang ke tempat kita. InsyaAllah masa kita resmi madrasah nanti, bila siap semua tempat-tempat. Sebab kalau boleh di sini ni nak buat chalet-chalet yang boleh memandang ke laut sana. Ya, doakan supaya tuan tanah ini wakaf untuk menjual. Faham? Pengkalan untuk sampan kita, but kita di bawah sana untuk ke pulau-pulau. Hebat ni.
orang Kedah, ya. Lepas ini boleh duduk di sini saja datang, ya. Itu insya-Allah. Jadi biar tuan dia tawar tu tanah dulu kepada kita. Saya ucap terima kasih banyak kepada orang kampung yang memasak ini. Sudah 3 hari, 2 hari lepas sembelih siap seekor lembu. Lembu sapi dia panggil, orang sini panggil sapi. Sapi itu sudah pun dihadiahkan oleh rakan kita jemaah masjid di Kedah, ya, untuk seekor bagi kenduri hari ini, dan juga malam ni kita tapau untuk masjid. Jadi alhamdulillah mereka lah masak daripada kemarin hari ini dan menghidangkan semua makanan dengan baik untuk kita, ya. Begitu juga sedia kerusi kemah ini, saya tak boleh nak sebut satu persatu. Yang sedia bunga-bunga mencantikkan kawasan pun ada juga. Jadi alhamdulillah, ya, sahabat-sahabat saya semua daripada Kedah ini datang jauh, ya. InsyaAllah saya lepas ini habis sibuk, saya akan join sekali lah. Tapi sudah ada orang bisik saya tadi, bawa Ustaz dalam perjalanan sampai ini sudah makan besar kami semalam, kerapu penuh besar pada pinggan dia cakap. Itu cara orang Udat melayan tetamu. Orang Pulau Bangi belum tahu lagi malam ini silap kepala gajah mungkin ada, maknanya ikan lebih besar lagi itu, ya, ada, ya, jangan bimbang. Ini cara orang Bangi, orang Udat jaga orang. Dia telefon belum sampai, makanan dulu, besar pada pinggan, kira hebat. Jadi alhamdulillah saya menyebut 2 orang sahabat saya, sahabat yang sangat rapat ini dari Labuan. Saya tengok terkejut. Dia pakat dengan siapa 2 orang yang datang tanpa saya beritahu. Mungkin dia tengok dalam Facebook ada 2 orang ni, ya. Jadi alhamdulillah mereka bukan kali pertama mengikut saya naik sampan pusing ke Pulau Bangi, masuk Lok Tohor, menjunjung ni sahabat saya, menjunjung dia punya pakaian-pakaian untuk kami berikan kepada orang-orang kampung dalam lawatan dakwah dulu. Tapi hari ini saya tak panggil semua. Kalau panggil semua mungkin tak cukup ferry pula. Jadi saya ucap terima kasih anak-anak kita yang datang menghiburkan kita. Lepas saya berucap, pukul 1 lagu baru kita panggil ni. Okey? Rock jangan, simpan dulu untuk malam ini. Ini nasyid saja, ya. Baik. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua. Kalau ada silap salah saya mohon banyak maaf. Kehadiran tuan sangat saya kenal. Ini semua dengan izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Johari bin Murad di atas ucapan alu-aluan pada kita sebentar saja tadi. Jadi insya-Allah sebelum kita menjemput dan mempersilakan pelasmi kita dengar terlebih dahulu halwa telinga yang akan disampaikan oleh anak-anak pelajar kita yang akan menyampaikan qasidah. Silakan. Masukkan satu. Sampai ya? Sampai insya-Allah. Sikit. Anak kau kasih pusing boleh? Ya. Tak ada nanti kita Boleh. Jangan tidak. Iya. Okey. Boleh. Sampai. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق آمين تذكر جيراني بذي سلمي مزاج دمعا جرى من مكلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كظيمة وأومض
مضى البرق في ظلماء من إضمي مولاي صل وسلم إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت فهمتا وما لقلبك إن قلت استفك يا حمي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أركت لذكر البحر والعالم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به إليك عدو الدمع والسقم وأثبت الوجد خاطئ عبرة وضنان مثل البهر على خديك والعالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نعم صار طيف ما من وفرقني والحب يعترض اللذات بالألم يا لائم في الهوى العذر معذرة مني إليك ولا أنصفت لم تعلمي عادت كحالي لا سري بمستترين عن الوشاة ولا دائي بمنحاسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Terima kasih kepada anak-anak pelajar yang telah pun menyampaikan baik-baik qasidah kepada kita sebentar saja tadi. Majlis teruskan lagi dan menjemput dan silakan
Fadil Ustaz Muhammad Akmal bin Osman untuk menyampaikan ucapan sekaligus merasmikan majlis perasmian pendaftaran pelajar Madrasah Tarbiyah Al-Islamiyah Darul Hidayah Batu Putih Pulau Banggi. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Fadil Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sadaqallahul azim. Terima kasih acara majlis Ustaz Syazwan yang kita hormati, Fadil Ustaz Johari, Ustaz Mazlan, PTA Cahin Sekudat, semua tetamu sama ada yang memang berada di Pulau Banggi atau yang dari luar, dari Kedah, dari Labuan, Ustaz Mas Daud dan Ustaz Ahmad Junid yang saya pun akrab juga lah, para pelajar, ibu bapa, para imam, para pendakwah di Pulau Banggi ini. Kita semua adalah pendakwah lah, insyaAllah. Ustaz Johari tadi cerita datang ke sini tahun 2012. Saya bila cek balik blog tu, rupanya saya pun datang sini 2012 juga. InsyaAllah. Masa tu dengan program Yayasan Amal, kampung apa ni? Daranan apa? Daranan. Kampung ada Daranan. Damaran. Kampung Damaran. Masa tu Ramadan. Rusdi sudah join ke masa tu? Sudah terlibat selepas tu ada beberapa kalilah. Kemudian yang terakhir saya datang bulan Desember 2021. Tahun lepas tidak datang lah. Dan ini sebenarnya saya di hujung bersama Yadim sudah ini menghabiskan cuti. Jadi datang platform tu pribadilah. Ada 2 program, yang ini dan malam tadi telannya majlis tilawah Al-Quran peringkat Pulau Banggi ini. Semalam tazkirah 2 malam tadi. Sebab mula tu 11.53 tengah malam, habis 12.13, 15 minit ceramah semalam. Mana 2 malam sudah ceramah malam tadi. Saya tidak pernah ceramah tengah malam ni, pertama kali di Pulau Banggi lah tu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita santai saja bahkan, terutama saudara-saudara kita yang baru tiba dari Kedah, ahlan wa sahlan. Walaupun saya dari KK, kita kata ini adalah negeri kami juga lah, kan? Negeri kami. Selamat datang ke Pulau Banggi. Saya namakan Pulau Banggi ini adalah Pulau Perjuangan. Ramai pendakwah-pendakwah datang ke sini, sama ada secara senyap-senyap buat program, kan, bantu program pengislaman, buat surau, buat masjid, mengajar orang mengaji. Ada selebriti-selebriti yang dakwah, dia datang diam-diam sini, senyap dia datang buat program secara percuma. Kalau di tempat lain, yalah dia cas ribu-ribu lah. Tapi dia buat sini, buat kita kerja dakwah secara senyap, duduk beberapa hari. Dan kita tahu bahawa dakwah ini
Islam ini akan sampai di mana saja ada siang dan malam. Islam ini akan sampai di mana sahaja cahaya matahari akan sampai. Dan pendidikan adalah dakwah jangka masa panjang. Kerana kita mentarbiah dia daripada kecil dan prosesnya lama. Mungkin ada rezeki dia selepas sini menyambung di tempat lain. Dia berdakwah kembali ke tempat ini, ke pulau ini, untuk memahamkan masyarakat tentang Islam yang syumul. Malam tadi, petang semalam, sebelah malam tilawah, sebelah petang majlis menghafaz. Format kita ni, majlis tilawah ni, kita ada majlis menghafaz yang disekalikan. Sebab format di perkara kebangsaan pun begitu. Kan, siangnya majlis menghafaz, malamnya majlis tilawah kalau kebangsaan. Jadi usaha Jahins Pulau Banggi, maksudnya ada juga peserta semalam tu. Adakah dia datang hari ni? Oh, sekolah dia, sekolah. Kategori 1 10 juzuk. Bagus dia baca semalam. Husin lah. Belajar di Terengganu, umur 15 tahun dia sudah khatam. Hafiz sudah. Cuba dia bilang banyaklah hilang sudah. So, sekolah di sini kan. Tapi dia perlu ada satu bi'ah yang baguslah sesuai untuk dia mengulang Al-Quran. Kalau ada kawan-kawan dia kata dia khatam hafaz di dalam tempoh setahun lebih saja. Tahun 2019 saya belajar kan di Terengganu. Itu ada sebenarnya satu rekod dalam dunia dakwah, khususnya di Pulau Banggi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kongsi balik, saya quote balik apa yang beberapa minggu lepas, khusus 28 Januari lalu kami ada majlis Diadim dengan Datuk Mufti. Kami panggil Datuk Mufti cerita tentang dakwah ni. Saya quote sikit lah, dia cerita Sabah merdeka tahun 1963. Pada ketika itu orang Islam di Sabah sekitar ataupun kurang daripada 30%. Kurang 30%. Tahun 1963. Kalau yang ambil perat tentang isu-isu semasa tentang perjanjian Malaysia 1963, adalah kisah-kisah itu di belakang tabirnya. Kemudian 1973, 10 tahun umat Islam di Sabah sudah mencecah 51%. Ketika itu dibawa ke dalam Dewan Undangan Negeri, Islam adalah agama negeri, religion of the state disebut, agama negeri. Itu lebih tinggi daripada sekadar agama rasmi, mahal nilainya tu. Kalau baca lagi kisah-kisahnya, dulu ada proses pengislaman beramai-ramai ketika itu. Walaupun mungkin sebahagian dia tak tahu pun Islam tu apa, tapi usaha-usaha daripada almarhum Tun Datuk Mustafa yang ada istilahnya political will kan, untuk menaikkan Islam ketika itu. Statistik 2010 umat Islam di Sabah dan sudut jumlah sudah 64.5%. Kalau dulu Sabah ni orang Sabah bilang uncit bang, uncit ujung-ujung dia dari sudut jumlah Islam Sabah Sarawak. Sekarang ni dia di tengah sudah, nombor 7, nombor 8 dari sudut persen seluruh negeri-negeri di Malaysia. Adapun kalau ikut jumlah orang Islam di Malaysia, Sabah ni nombor 2.
selepas Selangor. Selangor tu ialah semua orang bertumpu di situ. Itu dari sudut dakwah secara umum. Masjid-masjid di Sabah, masjid di Sabah ni ada lebih 1000. Surau pun lebih 1000. Saya pernah bertugas di Jahin. Saya keluar tahun 2018 dan bagian terakhir itu saya bagian masjid, bagian tadbiran wilayah dan daerah. Data tu ada, kurang 1000 dan dia akan sentiasa meningkat. Madrasah-madrasah yang dibina oleh buah kerajaan pun banyak, dipanggil sekolah agama negeri SAN. Kemudian orang awam buat lagi SAR, sekolah agama rakyat. Ada Mahat Tahfiz negeri, sekarang dipanggil Institut Tahfiz Al-Quran Negeri Sabah, ITQAS, di Kinarut. Saya batch pertama tahun 95. Begitu perkembangan dakwah itu berlaku di negeri Sabah. Mahat Tahfiz Sabah ni, mana kalau kita kata madrasah-madrasah, dia bermula pertengahan 90-an. Dulu orang anggap kalau ada orang Sabah mau menghafal Quran di Semenanjung, kami batch pertama. Kemudian kalau tuan-tuan perempuan berjalan lagi setiap daerah tu sekarang, madrasah-madrasah tahfiz ni boleh kata hampir semua daerah sudah ada. Bahkan setiap daerah tu makin banyak, bukan satu, bukan dua. Apalagi kalau di sebelah KK Pantai Barat, KK Putatan, Papar, ini memang banyaklah, ya. Hatta di Kota Marudu pun ada, di Kudat kan, Ustaz Agus, di Sikwati pun ada. Jadi ini tumbuh satu lagi madrasah di pulau ini, mana kita sebenarnya meneruskan perjuangan-perjuangan para pendakwah yang lalu. Kita diajar, bukan kita yang memulakan dan bukan kita yang menamatkan. Kita hanya satu daripada rantai perjuangan itu. Dan insya-Allah selepas kita ini pun akan ada orang yang akan menyambung usaha-usaha itu. Kita teruskan saja. Tadi Ustaz Johari cerita sedikit sebanyak kan. Jadi kita belajar dalam agama ni, tuan-tuan dan puan, untuk kita memulakan suatu sunnah yang baik. Ada yang kasih mula, kalau tadi ada yang mau tambah, mau beli kan, menyumbang, infak, untuk dimanfaatkan bagi pembangunan dan pengurusan madrasah ini. Lalu anak-anak ini nanti belajar dan dia kembali untuk berada di lapangan bersama masyarakat masing-masing. Sedangkan kita telah terlibat untuk menyumbang sedikit sebanyak, insya-Allah pahala itu akan menjadi jariah kita, ya, mengalir, ajrun ghairu mamnun, dia menjadi pahala yang tidak akan putus-putus sehingga hari kiamat. Yang sedikit dia menyumbanglah cara sedikit, yang banyak tu disumbanglah cara dengan banyaklah, ya. Terutama macam kalau yang warga emas lah, ya, contohnya duit dia banyak, sudah pencen, ya. Buat apa lagi simpan duit tu? Anak-anak sudah ada kerja sendiri, sudah ada rumah sendiri, ada pendapatan sendiri. Duit tu buat apa? Ya? Kita sumbanglah untuk pembangunan madrasah seperti di sini. Ya? Kita tahu masih banyak lagi nih, masih banyak lagi. Dan pengurusannya akan berjalan seterusnya nanti. Ya? Saya pun pernah sampai madrasah yang di mana Paitan jalan kan tu? Sugut tu, saya sudah sampai. Saya sudah masuk bangunan satu-satu tu. Saya pergi 2000
21 lah saya pergi, tengah-tengah PKP tu. Saya sudah sampai situ, saya dah jumpa yang PIC situlah. Kan? Saya rasa terujalah, kagum tengok. Kan? Tuan-tuan, puan-puan, terutama yang pertama kali datang Sabah, apalagi ke Pulau Banggi ni, Sabah ni negeri yang subur dengan dakwah, sangat subur. Ramai kalangan asatizah, ustaz-ustaz yang pernah bertugas di Sabah, kemudian balik, dia kata dia tidak dapat benda tu melainkan di Sabah. Sebahagiannya merasai nikmat mengislamkan orang, mengislamkan orang ialah dengan kerjasama dan bantuan daripada Jabatan Agama, kan? Di Semenanjung kerana asatizah tu sudah ramai, di sini dia berpeluang, sangat berpeluang. Saya bagi contoh, ini cerita di Kinarut, Bapak di Papar. Saya bagi khutbah beberapa tahun lalu. Ada lepas sembahyang Jumaat, ada jemaah beritahu, dia kata ada satu remaja mau jumpa, umur belum 18. Dia sebut, dia kata saya mau masuk Islam. Dia datang daripada kampung bersebelahan. Saya kata, kamu datang jam berapa tadi? Awal, dia kata, sebelum jam 11 sudah sampai. Kamu dengar khutbah? Dengar, dia kata. Kamu ikut sembahyang? Ikut, dia kata. Tak Islam ni? Ada ambil wuduk? Ada, dia kata. Belajar mana? YouTube, dia kata. Itu mana dakwah YouTube tu, ya? Kamu tahu Islam dari mana? YouTube, dia kata. Kamu dengar siapa ceramah? Zakir Naik, dia kata. Ada subtitle kan? Zakir Naik. Mana ni dakwah zaman medsos ni. Kalau yang ada kemampuan berdakwah melalui online ni pun, jangan kita pandang mana-mana ada orang yang mengambil ilmu begitu, ya? Lepas tu sebenarnya saya tu masa tu saya tak berani mengislamkan pasal buah umur. Sebuah umur. Saya selekos-lekos sikit lah. Saya kata, dekat kampung kamu tinggal tu, di Kinarut tu ada satu taman perumahan. Ada kawan saya mengajar sana di surau tu. Kamu pergi jumpa dia, kamu belajar Islam, nanti kamu masuk Islam. Tidak saya berani mengislamkan tu mula-mula. Lepas tu dia tanya, ni budak ni belum 18, saya rasa masa tu umurnya mungkin 15-16. Dia tanya, Ustaz, dia kata, lepas kalau saya balik, saya mati, saya di mana, dia kata. Saya surga kan masuk neraka, dia kata. Dia tanya, saya kata, marilah kasih Islam lah. Saya panggil imam, kau jadi saksi, dia kata. Kasih Islam je lah. Langsung kurang, saya rasa memang rasa bersalah. Dia boleh tanya begitu, kalau saya mati saya di mana, dia kata. Dia sempat syahadah. Berkali ialah dia belajar di YouTube mana kan. Saya cerita satu lagi, saya ada slot bagi kuliah di penjara, di Kepayan, di KK. Setiap 2 bulan saya bagi ceramah kepada banduan-banduan wanita. Yang terakhir bulan 1 tu saya ada slot. Ialah kalau kita tanya banduan ni, saya kata kalau kamu di luar, kamu ada pergi masjid ke dengar ceramah? Dia kata, memanglah tidak ada. Jadi hikmah lah pula. Dia buat salah, didapati bersalah, masuk penjara, kena dengar ceramah, kena sembahyang. Ada yang tak pandai sembahyang, pandai sembahyang. Tak pandai mengaji, jadi pandai mengaji, kan? Bila soalan pula, tanya pasal tahajud. Oi, ini kita kata kita mengajar di masjid, tidak ada soalan tahajud ni. Soalan tahajud, sembahyang duha, zikir-zikir munajat, itulah ditanya, kan? Tapi saya tanya diorang dari sudut penggunaan media sosial, kamu ada dengar ceramah kan? Dia kata ada. Mana itu manfaat yang kita boleh dapat? Saya tanya Ustaz, masa tu saya bagi ceramah ni dalam 20 orang banduan yang dipilih. Saya tanya, saya kata masing-masing sebut satu nama pendakwah yang kamu dengar di medsos. Ada sebut Ustaz Azhar Idrus, ada sebut Dr. Fadilah Kamsah, ada sebut Ibit Liu, ada sebut Ustaz Somad,
Ada sebut Ustaz Das'ad kan, kau Bugis kan? Saya Bugis dia kata. Ustaz Das'ad gitu. Adalah beberapa orang lagi dia sebut. Maknanya walaupun dia keadaan begitu, hati naluri dia ni mau yang baik. Dengar juga ceramah. Jadi di sini kan ada, saya sangat yakin bahawa di mana ada sekolah ada ustaz dia. Walaupun kadang-kadang kita kalau ada line lah kan, buatlah live Facebook tu walaupun kali seorang saya menengok pun. Tapi dia terus rekod. Mungkin satu masa ada orang tengok balik. Kan kita pun dah ada sudah. Tapi ada orang menengok hasil ceramah kita tu, berjalan pula pahala kita balik. Tanpa kita sedar. Kalau itu pun berlaku, apalagi yang begini betul-betul secara fizikal. Madrasah kita ni kita ambillah sebahagian daripada harta kita untuk kita infakkan. Saya sangat teruja dapat datang ke sini kan, untuk sama-sama kita melihat dan mengambil semangat perjuangan dakwah Ustaz Johari dan sahabat-sahabat yang lain. Saya teringat Allahyarham Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, bila suatu makan malam di Hotel Tabung Haji di KK, dia sebut, jangan orang tanya saya bila mau datang Sabah, tapi kalau mau tanya bila mau balik ke Sabah. Beza tu. Beza. Bila mau datang Sabah dengan bila mau balik ke Sabah. Maknanya Sabah tu adalah negeri dia juga, kampung dia ada di Kundasang. Datanglah saya minggu lepas ceramah di Kundasang, Masjid apa tu, Kinas Saraban. Jadi besoknya tu saya round sekejap ambil mood Madrasah Nurul Hidayah Yasin di Kundasang tu, ambil mood sekejap tengok balik. Pasal kita pernah ikut kuliah di situ kan, sama-sama di Masjid Jami' Kundasang kan? Teringat kalam-kalam dia. Saya banyak quote lah kalam-kalam Allahyarham Syekh Ahmad Fahmi ni kan, yang sangat lembut dan lunak dalam dakwahnya. Mudah-mudahan kita mencontohi semua tokoh-tokoh pejuang yang terdahulu. Apabila tadi selepas merdeka, terutama tahun 70-an itu, pemimpin-pemimpin terdahulu membuat inisiatif mengundang pendakwah-pendakwah daripada Semenanjung, daripada Indonesia, terutama di sebelah Medan. Saya ingat kisah almarhum Tun Mustafa berjumpa dengan Buya Hamka untuk bertanya, memohon pendakwah dari Indonesia membantu dakwah di Sabah. Almarhum Buya Hamka tanya, macam mana orang Islam di Sabah? Kata almarhum Tun Mustafa, mazhab Syafi'i. Kita tahulah Buya Hamka macam mana kan, pergi awal fikrah dia, tapi dengan keterbukaan dia sebut, kalau begitu pergilah ke Medan. Pergilah ke Medan. Jadi tahun 74 datanglah 18 orang pendakwah dari Medan ke Sabah. Daripada 18 orang itu, sekarang yang tinggal hanya ada 4 lagi. Ustaz Muhammad Yen Atim sudah umur 90 lebih, ada di Kampung Likas. Ustaz Datuk Jalidar Abdul Rahim, sangat mahir ilmu dunia nasyid. Di Asia ni, Asia Tenggara ni memang tokoh nasyid. Dulu bila mengislamkan, ada segmen ialah mau mengubah daripada menyanyi itu di menasyid ya. Ada orang lah yang bawa. Ustaz Jalidar pun ada di KK. Ustaz Mukhlis, guru kami, Ustaz Mukhlis Ali Kasim, ada di Putatan. Dia pun sekarang ahli Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Sabah, umur pun 70 lebih juga.
Kemudian Ustaz Ghazali Sulaiman pun di Kutatan, umurnya 80 lebih. Diorang ni anak cucu semua sinilah, anak cucu menantu apa semua. Sinilah keluarga diorang sudah di Sabah, di KK dan di Kutatan. Tapi bila mengenang diorang punya perjalanan dakwah itu dari tahun 74, hendak kita terkejar dengan kesungguhan diorang berdakwah. Ialah dalam keadaan dulu jalan raya macam mana, orang tua-tua lebih maklum lah kan. Jalan raya macam mana, kemudahan macam mana. Ada ustaz tu dihantar ke Kota Marudu naik pick-up. Di mana tinggal? Kau cari sendiri dia. Tidurlah dia di masjid berbulan-bulan. Masjid sekarang Pekan Lama Kota Marudu. Itu Pekan Lama Kota Marudu, masjid itu tahun 63. Kan? Dakwah dulu. Ada yang berdakwah dengan dia pandai mengurut. Dia urut orang cerita sama cerita Islam. Masuk Islam orang dengan dia pandai mengurut tu. Kan? Baca kisah Mandur Sarif kan, yang berdakwah di Ranau. Dia bukan ustaz, mandur ladang getah saja di KK. Jadi dia pandai mengubat orang, sehingga ada orang masuk Islam lalu menghormati guru Mandur Sarif ni, diberilah nama-nama anak ni dengan nama-nama Jawa. Lepas tu orang-orang Islam awal di sebelah Ranau, Kundasang, di Keningau kan, nama diorang nama Jawa, padahal diorang ni dusun. Kenapa begitu? Kerana menghormati guru ni Mandur Sarif. Dia bukan ustaz, tapi begitu caranya berdakwah. Jadi kita pun tuan-tuan puan ada masing-masing punya kaedah. Yang boleh menulis, yang boleh mengajar, yang boleh menyumbang. Kata Ustaz Samad, kepada orang-orang yang ada harta ni, dakwah kamu bukan bercakap, bukan kamu yang pergi kampung-kampung. Kamu tolong sign check saja. Kamu sign check. Bagi orang yang pergi di pedalaman, nah, hartaku yang sampai. Begitu. Kalau mau ikut lagi, ahlan wa sahlan lah. Tapi hartanya sampai ke pedalaman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati semua pejuang-pejuang daripada dulu sehingga sekarang dan akan datang. Marilah kita sama-sama merasmikan madrasah ini, pendaftaran madrasah ini dengan ucapan siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Fadil Ustaz Muhammad Akmal bin Osman atas ucapan sekaligus merasmikan majlis perasmian pendaftaran pelajar Madrasah Tarbiyah Al-Islamiyah Darul Hidayah Pulau Banggi. Jadi insya-Allah majlis diteruskan lagi dengan menjemput mempersilakan Fadil Ustaz Muhammad Fadil Ustaz Johari bin Murad untuk menyampaikan cenderamata sambil diiringi oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Akmal Osman. Persilakan untuk menyampaikan cenderamata. Kami.